We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Halo, selamat malam kepada semua penonton-penonton live sharing tentang pendapat saya terhadap semua rakyat Malaysia pada hari ini. Sebelum ini, kalau anda ingin mengikuti atau follow, jangan live saya, sila tekan like dan follow page saya untuk mengikuti sebarang aktiviti yang paling terkini. So, sebelum ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal kepada semua rakyat Malaysia dan juga selamat bercuti kepada semua. Dan apa yang membuatkan saya untuk membuat siaran langsung ini adalah disebabkan pencapaian Malaysia pada hari ini. Jadi anda boleh nampak di skrin kita hari ini, tahniah, Malaysia telah mencapai rekod baru jumlah kes positif sebanyak lebih daripada 100,000 kes setakat ini. Sebelum ini, Malaysia sudah mencapai satu pencapaian iaitu mengatasi negara China dan Singapura untuk naik tangga lebih tinggi daripada mereka walaupun populasi Malaysia hanya 33 juta macam ni. So, apakah pandangan anda terhadap pencapaian ini? Ini bukan pencapaian yang membanggakan, tapi ini pencapaian yang agak menakutkan dan membimbangkan seluruh rakyat Malaysia. Jadi anda boleh tengok dalam skrin, hari ini dilaporkan oleh KKM status terkini COVID-19 Malaysia bertambah sebanyak 1,581 kes, menjadikan jumlah keseluruhan kes sebanyak 100,318 kes. Dan antara negeri yang lasik sangat serius dengan kes termasuknya Sabah, Selangor dan KL. Nama saya Danny dan saya berasal dari Pulau Pinang. Hari ini saya berkongsi pengalaman saya di sini bukan untuk bergurauan tapi untuk satu amaran untuk seluruh rakyat Malaysia. Kalau kita tak buat apa-apa lagi, keadaan negara Malaysia kita akan menjadi teruk. Dan jangan kata pergerakan secara bebas, pelancongan luar negeri akan menjadi impian selama-lamanya. Tak boleh ditunaikan. So, sebelum saya meneruskan perbincangan
saya, sebarang pertanyaan soalan boleh dikemukakan di bawah komen ataupun apakah pendapat anda terhadap pencapaian yang tidak begitu membanggakan hari ini. So, kita teruskan. Ini adalah status-status terkini zon-zon merah bagi setiap negeri, termasuk kecuali negeri Perlis yang mempunyai kes kosong hari ini. Jadi, sebelum saya meneruskan, kita terima berita terkini daripada negara jiran kita bahawa Singapura sudah catat satu kes dengan strain virus yang terbaru. Nama dia UKB117. Dan ini melibatkan seorang remaja yang berumur hanya 17 tahun saja. Menurut laporan Kementerian Kesihatan negara tersebut. Apa yang lebih dahsyat sekarang ialah tak ada sesiapa pun tahu apa akibat ataupun apa kesan virus baru ini dan kadar speed dia menjangkiti orang. Dan paling menakutkan ialah vaksin COVID-19 sudah diperkenalkan. Tapi vaksin COVID-19 boleh menangani virus baru ini bernama UKB117 tak? Ini ialah satu tanda soal yang sangat besar dan misteri. Dan seterusnya kita boleh tengok ini ialah apa protokol ataupun peraturan yang selalu disandaikan oleh KKM kita. Elak 3S atau 3C, elak tempat yang sesak, tempat yang sempit dan elakkan daripada sembang dekat untuk jarak sosial sebanyak 1 meter. Dan amalkan 3W. Cuci, pakai dan amaran. Tapi tanya kepada diri anda sendiri, ada berapa banyak orang akan mematuhi SOP dengan sepenuhnya? Adakah anda mengamalkan penggunaan hand sanitizer semasa tiap-tiap kali keluar? Adakah anda pilih untuk mengeluarkan amaran kepada orang di sekeliling anda yang tidak pakai topeng muka, ataupun anda memilih untuk mengabaikan mereka sebab anda tidak ingin menimbulkan masalah pergaduhan? Ini ialah tanda soal kepada kita diri sendiri. Kita bukan manusia yang sempurna. Kita bukan Superman. Kita bukan Wonder Woman. Jadi kita manusia yang ada darah, ada perasaan. Dan kita juga manusia yang dilahirkan untuk bergerak. Tiada manusia di dunia ini akan bertahan diri macam dipenjarakan di rumah selama-lamanya untuk mengelakkan jangkitan virus COVID-19. Tadi, yang seterusnya, yang bersyukur ialah PM kita, Perdana Menteri kita, mengumumkan melalui Menteri kita, Menteri Sains kita, Khairy Jamaluddin, bahawa kita akan mendapatkan vaksin COVID-19 dari syarikat macam Pfizer, AstraZeneca, dan yang paling penting ialah kabar angin bahawa akan dikemukakan di negara Malaysia pada bulan Februari 2021.
Dan untuk kenyataan di sini menunjukkan kerajaan kita sudah menaburkan modal sebanyak 2.05 bilion untuk pembelian vaksin untuk menampung keperluan 26.5 juta rakyat. Maksudnya ialah lebih kurang 82.8%. Jadi, untuk kiraan, maksudnya satu vaksin untuk satu orang mengambil kos sebanyak lebih kurang RM78 Malaysia. Cuba andaikan kalau anda diberi pilihan untuk membayar RM78 Malaysia untuk vaksin COVID-19, anda sudi tak? Ataupun anda takut untuk menerima suntikan yang masih mempunyai risiko sebab penghasilan dia hanya dalam masa yang pendek dan singkat dalam setahun saja, tanpa clinical research ataupun black and white yang jelas. Adakah anda yakin untuk menerima suntikan tersebut tak? Kita tengok balik. Walaupun vaksin ini diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia, anggaran populasi Malaysia secara 32 juta, maksudnya kita lebih kurang ada 6 juta rakyat yang tidak berpeluang untuk mengambil vaksin. Apa kesudahan mereka? Adakah anda fikirkan adakah anda adalah salah seorang daripada 6 juta rakyat tersebut? Dan untuk statistik yang pulang kepada Mei 2020, penduduk Malaysia sudah meningkat hampir 33 juta kalau termasuk suku kedua 2020. Jadi andaikan bukan 6 juta tapi 7 juta orang Malaysia tidak berpeluang untuk menerima suntikan COVID-19. So, apa sekiranya vaksin COVID-19 tidak mencukupi untuk menampung keperluan seluruh rakyat Malaysia, apa pilihan anda? Dan tambahan pula, ada perjanjian yang ditandatangani antara kerajaan Malaysia dengan syarikat-syarikat vaksin tersebut untuk menjamin rahsia penghasilan mereka. Dan perjanjian ini akan terbatal jika langgar syarat. Maksudnya, Malaysia mungkin tidak ada vaksin untuk keperluan rakyat kalau mereka tidak mematuhi perjanjian tersebut. Kenapa vaksin COVID-19 begitu misteri sampai kerajaan kena memenuhi perjanjian menyimpan rahsia daripada mengemukakan fakta sebenarnya, apakah fungsi ataupun apakah bahan yang digunakan untuk menghasilkan vaksin COVID-19. Cuba fikir sendiri. Kita teruskan. Jadi, kalau di sini berita menunjukkan bahawa Perdana Menteri kita sekarang, Muhyiddin, menawarkan diri orang pertama disuntik vaksin. Orang yang berumur hampir 70 tahun ini menawarkan diri sendiri. Apakah tujuan dia? Tujuan dia sebenarnya untuk meningkatkan keyakinan rakyat Malaysia untuk menerima suntikan vaksin. Tapi kalau Perdana Menteri kita mempunyai akibat ataupun
kesan yang buruk lepas suntikan vaksin, apakah yang akan berlaku? Apakah yang akan berlaku kepada vaksin yang sudah beli dan ketinggalan? Adakah kita mempunyai hak untuk isu aduan kepada syarikat vaksin tersebut? Tiada seorang yang boleh menjawab soalan ini, kan? Jadi, kita tengok balik, ini, apakah fungsi sebenar vaksin COVID-19? Soalan ini akan timbul di pemikiran setiap orang. Dan begitu banyak syarikat menghasilkan vaksin dalam masa setahun. Mana satu syarikat yang lebih selamat atau paling selamat? Kemudian lepas suntikan vaksin, apakah kadar kebarangkalian kita dijangkiti virus COVID-19? Tiada benda yang sempurna di dunia ini. Maksudnya vaksin COVID-19 ini hanya akan menurunkan risiko. Tapi betapa ketaranya penurunan risiko untuk dijangkiti virus COVID-19. Yang seterusnya, sekiranya vaksin ini memang berkesan, berapa panjangnya masa keberkesanan vaksin ini melindungi kita daripada dijangkiti virus? Dan adakah kita wajib untuk menerima suntikan setiap bulan, setiap tahun, atau suntikan pertama boleh menjamin keselamatan selama-lamanya? Tak ada siapa boleh jawab. Dan soalan seterusnya ialah, betulkah lepas suntikan vaksin, kita boleh bebas menjalankan aktiviti tanpa mematuhi SOP? Tak ada siapa boleh jawab. Dan berapa yakin anda terima suntikan vaksin COVID-19? Ini soalan yang paling penting. Jadi anda seorang yang rasa suntikan vaksin COVID-19 boleh membantu menyelesaikan wabak COVID-19 ini, sila komen tambah 1 di bawah untuk saya tengok siapa yang begitu berani. Dan Danny hari ini ingin mengkongsikan apakah fungsi COVID-19 dan adakah produk di pasaran yang mempunyai fungsi yang sama macam vaksin tersebut? Yes. Jawapannya adalah yes. Kita memang ada satu produk antarabangsa yang sudah dikemukakan di pasaran dan amat terkenal. Dan produk ini, nama dia Hemohim. Saya di sini ingin tanya berapa banyak orang yang mengetahui tentang produk Hemohim. Kalau anda tahu tentang produk Hemohim, boleh bagi saya komen 999 untuk pengetahuan saya. Dan apa itu Hemohim sebenarnya? Kenapa Hemohim mempunyai fungsi yang sama dengan vaksin COVID-19 dan sudah terbukti melalui kajian selidik antarabangsa? So, Hemohim ini ialah satu functional food atau makanan berfungsi yang untuk memastikan
sistem kekebalan tubuh anda sentiasa berfungsi pada tahap yang optimum dengan mengaktifkan sel-sel immunity. Dan hemohim ini dia diperbuat daripada herba Cina tradisional yang terdiri daripada Angelica gigas, Chuanxiong, Pioneer latiflora. Melalui kejuruteraan biologi dan teknologi radioaktif. Dan produk ini sudah dipatenkan di Amerika Syarikat, 4 negara Europe yang termasuk UK, Itali, Perancis dan Germany. Dan juga negara Asia, Korea dan Jepun. Dan hemohim ini sudah dibuktikan bahawa dia keberkesanan dia untuk mengekalkan sistem kekebalan tubuh kita. Dan apa sebenarnya yang fungsi dia bersama dengan vaksin COVID-19? Sebenarnya vaksin COVID-19 berfungsi untuk meningkatkan keaktifan sel T, iaitu sel Treg dalam badan kita. Pengaktifan sel Treg ini sebenarnya sudah dirangkumi dalam fungsi hemohim selama perkenalannya 11 tahun dahulu, balik ke tahun 2009, daripada syarikat Atomy, iaitu syarikat Korea yang menjalankan bisnes secara talian. Jadi kita tengok balik siapa yang sesuai untuk pengambilan hemohim. Sebenarnya asalkan anda manusia mempunyai darah dan juga bernafas, anda layak atau anda sesuai untuk pengambilan hemohim. Namun untuk pengetahuan lebih lanjut, hemohim ini juga baik untuk orang tua yang memerlukan peningkatan tenaga, pelajar yang memerlukan ketabahan fizikal, kumpulan atlet yang selalu menjalankan aktiviti yang membebankan, orang yang memerlukan stamina yang lebih banyak, dan akhir sekali ialah pekerja yang mengalami tenaga yang rendah ataupun sangat lemah disebabkan oleh stres. Ini merangkumi para suri rumah tangga yang bekerja tanpa rehat seluruh tahun, 365 hari. Jadi, kenapa hemohim? Pertama sekali ialah selamat. Selamat sebab dia dijamin oleh FDA, US Food and Drug Administration. FDA ini bukan syarikat yang sesuka hati menjamin ataupun meng-approve pengenalan produk baru. Dia kena berdasarkan kajian selidik yang teliti dan juga clinical research yang memang menunjukkan keberkesanan produk sebelum pengesahan FDA. Dan keberkesanan ini terbukti melalui jurnal yang ditulis oleh para graduan universiti termasuk profesor di PubMed.gov. Dan akhir sekali ialah sijil patent. Sijil patent ini
dijamin atau didapati di negara-negara besar seperti Amerika Syarikat, Korea, Jepun, Perancis, UK, Jerman dan Itali. Dan tanpa uh, macam mana kata, dengan bahan selidik yang dikaji oleh universiti yang terkemuka di dunia seperti Harvard University, Seoul and National University. Semua ini memang menunjukkan hemohim berkesan untuk tubuh badan kita. Sebelum meneruskan, kita boleh tengok saya tunjuk apa itu PubMed di skrin sekarang. So, anda boleh pergi Google sekarang. Kalau anda ada telefon bimbit di tepi anda, anda type PubMed. Lepas tu, anda tekan PubMed pada pencarian pertama. Dan di sini anda type hemohim. Ini sejumlah pengenalan hemohim pada 2019 sampai sekarang. Kita sudah ada lebih daripada 15 jurnal ataupun artikel yang ditulis atau dikaji oleh para profesor yang terkenal di seluruh dunia. Dan bayangkan kalau saya tekan satu, ini imun. Sini boleh tunjukkan bahawa dia memang meningkatkan fungsi B cell, T cell, NK cell. Dan kalau anda berminat untuk mengetahui yang lanjut, anda boleh pergi ke portal PubMed untuk membaca artikel tersebut. Kita teruskan. Apa sebenarnya hemohim bermaksud? Nama hemohim terdiri daripada hemo dan him. Dan ini sejarah hemohim. Dia dikaji oleh satu institut bernama Korea Atomic Energy Research Institute, KAERI, KAERI, dan yang bertugas untuk mengkaji functional biodefense food untuk manusia yang mempunyai ataupun menangani masalah berkaitan dengan radiasi. Dan lepas kaji selidik, satu ODM bernama KOMA DNH telah dibinakan untuk menghasilkan hemohim secara pukal, dan ini disahkan oleh kerajaan Korea. Dan ini juga pass individually approved evaluation of MFDS. Dan sekarang produk hemohim ini hanya didapati di syarikat atomis sahaja. Dan cakap dengan patent yang dinyatakan tadi, ini ialah negara-negara yang mempunyai patent. Semua dari negara tahap 1 di dunia. Maksudnya negara yang membangun pesat. Dan sebenarnya hemohim ini, kita tengok hemo,
Hemo maksudnya ialah hemoglobin. Hemoglobin ialah red blood cells kita. Kemudian heme ini secara keseluruhannya, kenapa bukan He, bukan they, bukan atau sebagainya. Heme bermaksud dalam bahasa Korea ialah kuat. Dan heme ini terdiri daripada HIM. H ini maksudnya homotopoiesis. Maksudnya proses membina sel darah. I ini ialah immune, sistem kekebalan. Dan M ini adalah modulation, maksudnya mengawal sistem immunity badan kita. Dan sebelum saya meneruskan, apa ramuan yang menghasilkan hemohim ditujukan di sini. Ini ialah Angelica radix, dan ini Transient rhizoma, dan ini Pioneer alba radix. Dan setahu kita, herba Cina tradisional pada zaman sekarang dipercaya mempunyai elemen-elemen heavy metal yang berat, logam berat, tapi melalui teknik biologis dan teknologi radiasi ini, elemen-elemen logam berat ini telah disingkirkan dan extraction essence dari tiga herba Cina tradisional ini dijalankan dan hasilkan satu formula untuk pembuatan hemohim. Dan bukan sahaja hemohim ini meningkatkan pengaktifan T cell untuk menyingkirkan ataupun membunuh virus-virus ataupun bakteria di sekeliling kita, termasuk COVID-19. Sebenarnya hemohim ini juga mempunyai kebaikan yang ditunjukkan di skrin ini. Selain daripada meningkatkan sistem kekebalan tubuh badan kita, dia juga membantu lawan berbagai penyakit kronis macam diabetes, tekanan darah tinggi, dan kolesterol yang tinggi. Stamina boleh ditingkatkan melalui penggunaan hemohim, dan sebarang orang manusia yang mempunyai gangguan fisik dan mental, keletihan kronis, stres dan kelelahan, anda digalakkan mengambil hemohim. Dan orang yang selalu lemah, flu, demam, pilek, nyeri sendi, gejala diabetes seperti yang dinyatakan dalam penyakit kronis tadi, digalakkan untuk mengambil hemohim. Dan yang paling special ialah dia juga membantu menurunkan berat badan. Sebab dia membelahankan ataupun menggalakkan penyerapan high density kolesterol dan mengurangkan penyerapan low density kolesterol. Dan secara tidak langsung dia juga membantu menurunkan berat badan. Dan orang yang selalu ciri-ciri konstipasi, gejala anemia, susah nak tidur, insomnia, dan orang yang mempunyai tekanan darah rendah ataupun lemah, hemohim ini menggalakkan peralihan darah, blood circulation. Jadi setiap manusia yang mempunyai darah digalakkan untuk mengambil hemohim. Nah, NK cell seperti yang dinyatakan tadi, sel imun yang dihasilkan sumsum tulang untuk menghancurkan sel kanser, dan juga baik untuk pesakit kanser yang sedang menjalani kemoterapi. Untuk sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh komen di bawah supaya Danny boleh bantu anda untuk jawab seberapa soalan yang Danny ketahui.
So, kita balik kepada perkongsian tadi. Hemohim ini sebenarnya ialah satu produk functional food atau produk suplemen antarabangsa. Dan sekiranya anda seorang pengidap penyakit yang jangka panjang seperti tekanan darah tinggi dan kanser ataupun diabetes, anda tidak perlu menghentikan pengambilan ubat sementara pengambilan hemohim. Tapi dengan syarat selang masa selama minimum 1 jam di antara pengambilan ubat barat dengan pengambilan hemohim. Contohnya, jika anda mengambil ubat pada pukul 9 pagi, maksudnya anda boleh ambil hemohim sebelum pukul 8 pagi ataupun selepas 10 pagi dengan selang masa sebanyak minimum 1 jam. Apa yang kita bimbang bukan hasil atau keberkesanan ubat barat akan dimudaratkan oleh hemohim. Sebaliknya, apa yang kita risau ialah keberkesanan hemohim akan dimudaratkan oleh pengambilan ubat barat. Jadi, pengambilan hemohim dan pengambilan ubat barat boleh dijalankan pada masa yang sama. Bukan maksud lepas ambil ubat barat terus ambil hemohim. Maksud saya ialah pada hari yang sama anda boleh ambil kedua-duanya. Dan jangan henti ubat barat sehingga doktor menasihati anda mengurangkan pengambilan sebab mendapati improvement kesihatan anda lepas penggunaan hemohim. Dan untuk frontliner Malaysia, kita galakkan mereka untuk mengambil hemohim sebab you semua ialah frontliner untuk kita. Kalau frontliner tumbang, maksudnya negara kita pun tumbang. Dan yang paling penting, produk hemohim ini ialah dijamin halal. Maksudnya produk ini memang satu Malaysia tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Dan Muslim juga boleh ambil hemohim. Jadi ini adalah perkongsian Danny pada hari ini. Dan apa yang anda ragu-ragu selain daripada menunggu kemunculan vaksin COVID-19? Ataupun anda ingin mengambil tindakan sekarang untuk mendapatkan hemohim daripada syarikat Atomi secara talian? Cuba menyuarakan pendapat anda di bawah komen supaya Danny boleh ketahui pandangan anda. Dan hemohim ini macam mana guna dia? Satu sachet ini, satu kotak mengandungi 60 sachet. Satu sachet mengandungi 20 ml. Dan anda boleh memilih untuk makan terus macam Danny demo sekarang. Anda boleh tengok warna dia, warna brown. Dia dalam semi liquid dan senang untuk dikunyah dan digest. Nah, untuk pengidap penyakit kronik macam tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah ataupun diabetes, pada permulaan pengambilan, anda digalakkan untuk bancuh tuangkan hemohim ke dalam segelas air lebih kurang 200 ml dan bancuh lepas minum.
dan tengok ada apa tindak balas. Biasanya tindak balas yang dihadapi oleh pengidap penyakit kronik, contohnya macam tekanan darah tinggi, ialah jantung mereka akan berdebar kuat, berasa pening dan tekanan darah akan meningkat. Tapi ini ialah tindak balas hemohim yang menunjukkan sign yang baik. Sebab lepas beberapa minggu, tekanan darah anda ataupun tindak balas akan berkurangan dan tekanan darah anda akan menurun di bawah tahap normal dan seterusnya meningkat balik ke tahap yang normal. Dan contohnya, kalau anda menghidap kanser, anda digalakkan mengambil hemohim sebanyak 4 ataupun 4 hingga 6 sesi setiap hari untuk mengurangkan reaksi akibat kemoterapi. Contohnya macam tidak larat makan, tiada tenaga, selalu muntah, dan anda akan mendapati keberkesanan dia. Dan untuk mendapatkan hemohim sekarang, anda boleh dapatkan di syarikat Atomi, pusat beli belah Atomi secara talian. Dan Danny di sini boleh bantu anda mendaftar satu akaun VIP Atomi yang mempunyai manfaat untuk mengumpulkan mata ganjaran untuk setiap pembelian hemohim. Dan ini saja perkongsian Danny hari ini. Sekiranya anda menyukai perkongsian Danny yang berharga ini dan boleh membantu anda boleh tekan like dan follow page Follow This Lifestyle dan anda akan boleh dapat latest news untuk Facebook Live yang akan datang. Di sini Danny nak bagi sedikit tips bahawa ada saya telah menjemput satu tetamu jemputan yang baru sembuh daripada COVID-19 untuk hadiah Facebook Live tidak lama lagi. Jadi like dan follow page saya untuk mendapat berita yang terkini untuk sesi talk show bersama tetamu jemputan tersebut. So, antara hemohim dengan vaksin COVID-19 yang misteri, apakah pilihan anda? Dan pilihan anda terpulang kepada anda. Sekiranya anda ambil tindakan secepat mungkin, prevention is better than cure. Pengelakan lebih baik daripada perawatan. So, ada apa-apa soalan, Danny mengaluk-alukkan para penonton untuk mengemukakan soalan di bawah komen dan Danny akan jawab semua soalan offline nanti. Selamat Hari Natal, Merry Christmas, dan Happy New Year. Stay safe. Sekiranya anda ingin bergerak ke sana ke sini, pastikan anda ambil hemohim untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh anda. Sekian, terima kasih. Selamat malam.